Alamak, kamera tu ada lagi ya? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita dapat bertemu pada pagi ini 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Hadirin yang dikasihi, kita berada di penghujung bulan Jumadil Awal. Insya-Allah taala berbaki 3 bulan sahaja lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang kesihatan yang baik, insya-Allah hidup lagi bulan Ramadan pada tahun ini, dan semoga dipermudahkan dapat menghidupkan amalan saleh di dalamnya, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi, pada pagi ini kita sambung pengajian kita berkaitan dengan qawaid Quraniyah, kaedah-kaedah Al-Quran di dalam kehidupan. Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kaedah yang ke-47. Kaedah yang ke-47. Kaedah yang ke-47 yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, Qawaid Quraniyah, Dr. Umar Hafizahullah Ta'ala, potongan ayat daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Yang bermaksud tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang dikasihi, kaedah yang ke-47 merupakan potongan ayat daripada wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Pendahuluan seperti mana biasa, tuan-tuan. Kaedah Al-Quran ini merupakan kaedah yang jelas berkaitan panduan dan keperluan buat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, terutamanya di zaman yang penuh dengan ujian ini, iaitu kebergantungan kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di satu zaman yang akhir zaman, yang merupakan zaman yang penuh dengan ujian,
penuh dengan kita sebutkan penuh dengan keadaan-keadaan yang sangat besar. Dalam keadaan kita menghadapi ujian akhir zaman yang penuh dengan pelbagai bentuk ujian ini, betapa pentingnya untuk kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya iman, akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan juga keadaan yang penuh dengan pelbagai bentuk di akhir zaman ni, tuan-tuan. Betapa pentingnya akidah yang benar, betapa pentingnya tauhid, iman yang benar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah ini merupakan kaedah yang mengajar umat manusia bahawa apa jua keadaan yang berlaku, sama ada nikmat ataupun musibah, kesemuanya datang daripada Allah Ta'ala dan qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan, dan kepada kami akan dikembalikan, kepada kami kalian akan dikembalikan. Di antara rukun iman yang kita wajib beriman adalah beriman dengan qada dan juga qadar Allah SWT. Pada masa yang sama, hadirin dikasihi, bukan sahaja beriman dalam bentuk qada dan qadar yang baik, begitu juga beriman dengan qada dan qadar yang buruk, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada qadar yang baik dan juga qadar yang buruk. Kemungkinan dalam bentuk qadar yang baik, hadirin yang dikasihi, insya-Allah taala kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Sekejap tuan-tuan. Kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Dan kita mampu untuk menghadapinya. Sebab apa? Ia merupakan qadar yang baik dan kita pun menyenangi dengan apa yang berlaku. Tetapi ujian kepada kita apabila Allah SWT menguji kita dengan qadar yang buruk. Qadar yang datang dalam bentuk yang kita tidak ingini. Qadar datang dalam bentuk yang kita tidak senangi, sukai ia berlaku. Maka itu di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sejauh mana kita beriman dengan apa yang Allah Taala tentukan, sama ada yang baik dan juga yang buruk, iaitu qadar tadi, hadirin. Untuk qadar yang baik kita sebutkan tadi kan, kita mudah terima, kita mudah untuk suka. Bahkan Allah Taala menyebutkan di antara sifat manusia dekat dunia ni, seperti mana yang Allah nyatakan di dalam suratul Fajr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dikasihi, dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di antara sifat manusia ataupun di antara jenis sifat manusia. Di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Surah Al-Fajr ayat yang ke-15 dan juga 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Pada ayat yang ke-15 dan juga yang ke-16, hadirin yang dikasihi. Pada ayat ke-15 maksudnya dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh demikian maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takabbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan aku. Pada ayat yang ke-16 dan sebaliknya, apabila diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan berkata, Tuhanku telah menghinakan daku. Hadirin dikasih, seperti kita sebutkan tadi,
Di antara sifat manusia ni, apabila Allah berikan nikmat, umumnya mereka akan kata apa? Allah Ta'ala telah memberikan saya satu bentuk kemuliaan. Sebaliknya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan musibah, hadirin, dengan ujian, maka umumnya manusia akan berkata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghinakan aku. Sedangkan seperti mana yang kita telah ketahui, apa jua bentuk keadaan kehidupan kita dekat dunia, sama ada nikmat, sama ada bentuk ujian, sama ada dalam bentuk kebaikan ataupun bentuk keburukan, ia merupakan di antara ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita dalam suratul Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji di antara kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amal mereka. Kehidupan dekat dunia ni, tuan-puan yang dikasihi, merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian dan juga kita katakan ujian dan juga cubaan. Di antara kita, siapa yang paling baik amalnya? Di antara kita, siapa yang dapat mampu menghadapi ujian dan juga bentuk keadaan yang pelbagai yang Allah Ta'ala tentukan buat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita, insya-Allah, dapat hidup dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala juga mengaitkan hati dan iman seorang hamba melalui petunjuk kaedah yang sangat bermanfaat ini. Betapa hati dan iman itu berkaitan, hadirin. Hati dan iman itu berkaitan. Dan juga kita kena memahami, bukan sekadar kita mengucapkan kita beriman dalam hati kita, pada masa yang sama kita kena usahakan untuk membuktikan dengan amal perbuatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak memandang pada rupa paras kalian, Allah Ta'ala tak memandang pada harta benda kalian, tetapi Allah SWT memandang pada qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan juga amalan-amalan kalian. Apabila iman itu berkait dengan hati, tuan-puan, ia juga kena dibuktikan dengan amal perbuatan. Kita tak boleh nak mengatakan kita beriman sahaja semata-mata kita kata kita beriman, tetapi pada masa yang sama kita kena buktikan dengan amal perbuatan kita. Jangan kita mengatakan kita seorang yang mentaati perintah Allah, kita seorang yang takut kepada Allah SWT, tetapi pada masa yang sama zahir amal perbuatan kita tidak menunjukkan demikian. Iman dibuktikan dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Hadirin, selanjutnya petunjuk daripada kaedah. Melalui kaedah ini terdapat petunjuk yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tatkala ditimpa dengan musibah, iaitu apa, tuan-puan? Sabar, redha dan bertahan ketika musibah melanda. Itu di antara sunnatullah yang Allah Ta'ala letakkan dekat muka bumi ni, ataupun di antara bentuk sunnatullah kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji mereka dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai bentuk keadaan. Untuk apa hadirin yang dikasih? Untuk meninggikan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa yang sama, untuk membersihkan dosa mereka, mengampunkan dosa dan kesalahan mereka. Kadang apabila ujian ataupun musibah menimpa ataupun melanda kita, tuan-puan yang dikasihi, maka senantiasalah kita ataupun maka kita kena usahakan dalam diri kita, dalam hati kita, bahawasanya ini merupakan di antara kasih sayang Allah SWT pada kita. Kita kena sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-hamba yang mentaati perintahnya. Sebab itu bila Allah uji kita dengan musibah dan juga ujian, maka kita kena usahakan untuk bersabar, kita usahakan untuk redha, kita usahakan untuk bertahan daripada melakukan perkara-perkara ataupun respon ataupun kesan daripada musibah itu. Kita kena usahakan untuk respon ataupun bertindak dengan bukti kita ni seorang yang beriman kepada Allah, dengan mengucapkan lafaz istirja, dengan berusaha untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, menyebarkan kesabaran, ya. Sebab beza orang yang beriman dengan Allah dan juga orang yang tidak beriman dengan Allah SWT. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan berkaitan dengan perkara itu, hadirin dikasihi petunjuk ni,
Allah Ta'ala juga memberikan motivasi setelah itu dengan mengkhabarkan bahawa kesemua keadaan yang berlaku Allah Ta'ala Maha mengetahui dan pasti ada hikmah di sebalik keadaan tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa juga bentuk yang berlaku tuan-tuan yang dikasihi, musibah yang menimpa kita. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala khususkan waman, dan siapakah yang beriman ataupun barang siapa yang beriman pada Allah, nescaya Allah akan memberi hidayah kepada hati, petunjuk kepada hati. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang dikasihi, apa juga bentuk keadaan yang menimpa kita tidak lepas daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Pada masa yang sama, Allah Maha mengetahui keadaan yang menimpa kita, hadirin. Ketika itu kita ketahui bahawasanya Allah Ta'ala senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Apabila kita berusaha untuk sabar, redha dan bertahan ketika musibah melanda, insya-Allah kita berbaik sangka dengan Allah, insya-Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebalik itu tuan-tuan puan-puan, pasti ada kelapangan, pasti ada ketenangan, pasti ada kesenangan, insya-Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan berkaitan dengan keajaiban seorang mukmin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ma'ruf, hadis yang sentiasa kita dengar sebagai satu bentuk motivasi ataupun hiburan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman kepada Allah. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua perkaranya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan dimiliki seorang pun melainkan orang yang beriman pada Allah. Hal yang bagaimana tuan-puan? Semua keadaan yang menimpa mereka adalah baik. Sama ada baik atau buruk, kesan dia kepada orang yang beriman pada Allah baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, maka apabila dia diberikan nikmat, diberikan sesuatu yang menggembirakan, maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, maka dan apabila dia ditimpa dengan kesusahan ataupun musibah, maka dia akan bersabar, maka itu juga merupakan perkara yang baik kepadanya. Hadirin yang dikasihi, itu di antara sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga bentuk keadaan, mereka senantiasa akan memperolehi kebaikan. Apa juga bentuk keadaan, musibah ke, nikmat ke, kelapangan ke, kesempitan ke, kesenangan ke, kesusahan ke, hadirin. Apa juga bentuk, orang yang beriman sentiasa dalam keadaan yang baik. Sebab bila Allah bagi mereka nikmat, mereka akan syukur pada Allah. Bila mereka Allah uji dengan musibah, mereka akan bersabar. Sebab itu keajaiban seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin yang dikasihi. Kemudian disebutkan perkataan Aun ibn Abdullah ibn Utbah rahimahullahu taala, seperti yang dinukilkan dalam kitab Hilya al-Awliya, diumpamakan sesuatu musibah ni, hadirin, seperti mana seorang ibu yang memaksa anak mereka makan ubat yang pahit dengan mengatakan, insya-Allah setelah kamu makan ubat ini, Allah Ta'ala akan memberikan kamu kesembuhan. Hadirin, siapa yang suka makan ubat? Ada tak yang suka makan ubat? Ada juga. Cuma umumnya di antara sifat ubat ni pahit lah kan. Ubat ni biasanya pahit. Jaranglah ubat tu manis. Walaupun pahit, tuan-tuan yang dikasih, kena juga dimakan ataupun ditelan. Sebab apa? InsyaAllah kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Sama juga keadaan apabila Allah Ta'ala uji kita dengan musibah, merupakan di antara keadaan yang menimpa kita. Musibah tersebut akan menyebabkan kita sakit. Musibah ataupun keadaan yang akan menyebabkan kita terjatuh, terduduk, tersandar, terbaring, hadirin yang dikasihi. Tetapi ketahuilah, apabila kita senantiasa berusaha untuk berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jal, maka ia merupakan di antara bentuk kenikmatan, kesenangan, kelapangan daripada Allah SWT. Orang yang beriman ni tuan-tuan, Masya Allah, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan mereka, keadaan mereka. Apabila kita menyebutkan tentang musibah ni tuan-tuan, kita mendoakan insya-Allah semua Allah Ta'ala mudahkan saudara-saudara kita, khasnya saudara-saudara Islam kita yang terkesan dengan musibah banjir kan.
Yang mana umumnya tuan-tuan, ini merupakan di antara qudratullah, kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua. Dan betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia, betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dikasihi, keadaan banjir yang berlaku di hadapan mata kita baru-baru ini merupakan di antara tanda petunjuk daripada Allah tentang qudratullah, kehebatan Allah. Dan juga memang kita sebutkan semula kelemahan kita sebagai seorang hamba. Tak kala Allah tutup jalan-jalan ni tuan-tuan ni, saya duduk Shah Alam tuan-tuan, tak ada satu jalan keluar. Umumnya susah, memang tak ada satu jalan keluar dan masuk. Ketika itu tuan-tuan, Masya Allah, betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia. Setelah banjir ni berlaku tuan-tuan, kita keluar ke jalan-jalan yang telah ditutup tadi, kita lihat di kiri dan kanan berapa banyak kenderaan-kenderaan yang banyak di tepi-tepi jalan yang memang kita katakan dah total loss, tak boleh bergerak sebabkan banjir. Betapa lemahnya kita, kerdilnya kita sebagai seorang manusia. Betapa lemahnya, kerdilnya kita sebagai seorang di antara hamba-hamba Allah. Apabila Allah SWT menghendaki sesuatu keadaan berlaku, tak ada siapa yang boleh menghalangnya tuan-tuan yang dikasihi. Bahkan beberapa tempat-tempat yang diceritakan kepada kita memang tak pernah pun berlaku banjir dalam sejarah tempat tersebut, ataupun dah lama mereka duduk puluhan tahun tak pernah berlaku banjir walaupun sekali tuan-tuan yang dikasihi, tetapi berlaku banjir. Bila mana keadaan ini berlaku, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Sesungguhnya kita datang daripada Allah SWT dan kepada Allah kita akan kembali. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan semoga Allah Ta'ala menggantikan mereka dengan yang lebih baik. Dan pasti tuan-tuan, di antara janji Allah, di sebalik musibah, di sebalik kesusahan itu adanya kelapangan, adanya nikmat daripada Allah. Dalam keadaan-keadaan macam itu pun tuan-tuan, ada di antara saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, Masya Allah, Tabarakallah, respon mereka dengan ucapan kalimah istirja yang kita ucapkan, dalam keadaan mereka mengucapkan hamdalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, menunjukkan betapa respon seorang yang beriman di tempat ini, hati mereka senantiasa sabar, tabah, redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Dan pastinya mereka akan berusaha untuk melihat keadaan yang lebih teruk daripada mereka. Hadirin, ada kenalan saya tuan-tuan yang dikasihi, habis dah rumah dia, kereta dia berapa biji kan. Cuma dalam keadaan tu pun dia kata apa, Alhamdulillah ala kulli hal, kita kata lebih kurang, dia kata apa, syukur pada Allah SWT dalam keadaan Allah Ta'ala uji saya dengan musibah, tapi sebenarnya ada lagi yang Allah Ta'ala tinggalkan. Berbanding ada di antara rakan-rakan saudara kita yang Allah uji habis semua tuan-tuan yang dikasihi. Dan itu juga di antara sebenarnya petunjuk Nabi SAW dalam urusan keadaan dekat dunia ni tuan-tuan kan. Jangan kita lihat orang di atas kita, kita lihat orang di bawah kita dalam perkara urusan dunia. Untuk apa? Untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mana menafsirkan ayat ini yang kita sebutkan kaedah yang ke-47 ni hadirin, beliau mengatakan petunjuk kepada keyakinan kepada Allah Ta'ala, apa sahaja keadaan yang menimpa diri manusia, kesemuanya merupakan qada dan qadarnya yang manusia tidak akan dapat lari daripadanya. Hadirin dikasihi, apa jua bentuk keadaan, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah SWT. Kita kena kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci daripada sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala hadir. Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Sebaliknya kita sebagai hamba, sebagai manusia, apabila Allah uji kita dengan musibah, dengan kesusahan, kita kena koreksi ataupun muhasabah diri kita sendiri. Jangan kita sekali-kali menyalahkan Allah. Allah Maha Suci hadirin daripada menzalimi hamba-hambanya. Pastilah disebabkan kesalahan kita, disebabkan kelemahan kita, disebabkan dosa yang telah kita lakukan, menyebabkan apa yang Allah Ta'ala tentukan berlaku. Di samping kita sebutkan na'am bencana alam dan sebagainya, tetapi hakikatnya apa yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, apa juga bentuk yang berlaku, disebabkan apa hadirin? Disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Sebab itulah apabila bercerita berkaitan dengan musibah ataupun bala yang datang daripada Allah SWT, hadirin dikasihi, umumnya bila Allah Ta'ala menetapkan, menentukan bala ataupun musibah menimpa sesuatu tempat, negara ataupun dunia secara amnya,
Kita kena memahami bahawasanya apabila bala ataupun musibah yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala akan meletakkan keadaan tersebut bersifat umum. Semua akan kena, hadirin yang dikasihi. Beriman tak beriman, semua akan kena. Contoh yang paling terdekat dengan kita, bahkan kita masih lagi berjihad melawannya, hadirin, iaitu pandemik COVID-19. Satu dunia Allah Ta'ala uji dengan pandemik COVID-19 ni, hadirin yang dikasihi. Di samping kita, janganlah terpengaruh dengan konspirasi-konspirasi yang tak sepatutnya kita terima dan disebarkan. Ya. Hadirin, kita lihat betapa kesan daripada musibah COVID-19 ni. Berapa ramai di antara para ulama yang telah wafat disebabkan positif COVID-19. Betapa ramai di antara orang-orang salih yang kita kenali. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT yang kita kenali. Allah Ta'ala jemput disebabkan COVID-19 ni, hadirin. Adakah kita nak mengatakan bahawa mereka tidak dekat dengan Allah? Adakah kita nak berani mengatakan bahawa mereka jauh daripada Allah, sedangkan mereka di kalangan para ulama, masya-Allah, di kalangan para salihin? Cuma kita kena faham bahawasanya bala musibah yang Allah timpakan kepada manusia, bila Allah Ta'ala letakkan pada mereka, ia akan bersifat umum. Saleh tak saleh, taat tak taat, semua akan kena, hadirin yang dirahmati Allah. Kan kalau kita baca juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan kepentingan untuk kita melaksanakan kerja dakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Maka kita diingatkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, tuan-tuan, di antara sabda Nabi dikatakan bahawa apabila kemudaratan ataupun apabila kemungkaran itu melebihi kema'rufan ataupun kebaikan, maka Allah SWT akan buat keputusan, hadirin, untuk diletakkan satu bentuk musibah yang akan menimpa semua manusia, sama ada beriman tak beriman. Cuma bila Allah Ta'ala wafatkan, tuan-tuan, di akhir nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan mengikut keadaan mereka, mengikut keadaan iman dan juga amalan mereka. Sebab itulah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam keadaan walhamdulillah kita mentaati perintah Allah, dalam keadaan kita dipermudahkan Allah dapat mentaati perintah Allah Ta'ala, kita jangan merasa senang hati, tuan-tuan, ataupun kita jangan merasa alhamdulillah kita selamat. Sedangkan dalam keadaan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan dengan kerja agama, kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, kita kena usahakan untuk apa, hadirin yang dikasihi? Untuk kita senantiasa berpesan-pesan dengan kebenaran, untuk kita senantiasa berpesan-pesan dengan kesabaran, untuk kita senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, mengikut kadar kemampuan yang kita mampu, hadirin yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita manifestasikan bahawa kita ni umat Nabi yang Allah muliakan dengan kerja agama, kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah SWT berfirman demi masa. Mula-mula sekali Allah Ta'ala bersumpah demi masa, hadirin yang dikasihi, menunjukkan betapa pentingnya keutamaan kita mengisi masa waktu kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Al-insan, insan, manusia keseluruhannya, tuan-tuan yang dikasihi, keseluruhannya, kesemuanya berada di dalam kerugian. Bila Allah Ta'ala nyatakan rugi, maknanya, hadirin, betul-betul rugi. Diumpamakan seorang yang mempunyai perniagaan yang besar, bila dia kata perniagaan dia rugi, kita kata, oh, betul-betul rugi ni, mesti banyak kerugian dia, kan. Hadirin yang dikasihi, itu seorang peniaga, seorang ahli perniagaan berkata demikian. Kita dah kata macam tu, kan. Tuan-tuan bayangkan, yang kata rugi ni siapa? Yang kata manusia berada di dalam kerugian ni siapa? Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Yang kata rugi ni siapa? Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Rugi, sebenar-benar rugi. Illa alladhina amanu. Allah Ta'ala nyatakan seterusnya, tuan-tuan, pengecualian. Pengecualian kepada siapa? Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kalau beriman saja masih rugi ke, hadirin? Nah, masih rugi lagi. Wa amilus salihat. Dia bukan saja kena beriman, dia kena berusaha untuk beramal saleh. Dia kena usahakan untuk beramal dengan amalan seperti mana yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Dalam amalannya dia kena usahakan untuk ittiba' Rasul SAW. Amalannya kena diusahakan untuk menepati syarat.
Amalannya kena diusahakan untuk menepati seperti mana yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman, beramal saleh. Rugi lagi ke hadirin? Masih rugi. Sebab Allah Ta'ala nyatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Hadirin yang dikasihi, bila mana kita berusaha untuk berpesan-pesan dengan kebenaran ataupun kita sebutkan diumpamakan ataupun memang perumpamaannya kita buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebenaran. Umumnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah akan ada ujian dan musibah. Umumnya ada yang akan menerima, ada yang menolak, ada yang akan menentang. Maka Allah Ta'ala nyatakan watawasau bis-sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita kena sabar di atas jalan mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi alaih dalam kitab tafsir Ibn Kathir, dinyatakan bahawasanya apabila seorang manusia, seorang hamba Allah mentadabburi suratul Asr, maka ia akan mencukupi bagi mereka, menunjukkan betapa luas, betapa pentingnya ataupun betapa utamanya kita berusaha untuk memahami mentadabburi surah Al-Asr. Hadirin yang dikasihi. Sebab kita sebutkan berkaitan dengan musibah tadi kan. Bila Allah mudahkan kita taat perintah Allah, kita jangan merasa senang. Kita jangan merasa lapang untuk diri kita. Tapi kita pun kena risau macam mana untuk diri kita dan juga saudara-saudara yang berada di sekeliling kita tuan-tuan. Secara khususnya ataupun umumnya seluruh manusia kat dunia ni. Bagaimana untuk kita sama-sama mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengajak mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya seorang hamba akan redha dan tabah dengan apa yang terjadi kepada diri mereka disebabkan keimanan mereka kepada Allah. Orang yang beriman ni tuan-tuan, insya-Allah, walaupun kita katakan na'am, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, na'am, kita akui dia tuan-tuan. Tapi nasihat yang terbaik untuk kita sentiasa redha dan tabah, insya-Allah. Walaupun masa itu memerlukan masa yang agak panjang, tapi insya-Allah mukmin ni tuan-tuan, dia akan satu masa dia akan redha, dia akan tabah insya-Allah. Sebab itu pentingnya iman, pentingnya akidah yang benar, pentingnya tauhid kepada Allah SWT. Sebab bila kita ditimpa musibah, tuan-tuan, dianjurkan kepada kita untuk ucap apa? Untuk ucap ucapan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang merupakan di antara kalimah yang berkait dengan tauhid, berkait dengan akidah, berkait dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin yang dikasihi, dua kaedah penting dalam memahami kaedah ini. Yang pertama, mendidik hati agar menerima takdir-takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan. Kita sebutkan khusus, disebutkan oleh Dr. Amar dalam kitab dia tuan-tuan, takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Sebab apa? Takdir-takdir Allah yang nikmat tuan-tuan kita akan mudah terima kan, insya-Allah. Kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Tetapi untuk takdir-takdir Allah yang menyakitkan inilah yang kita kena usahakan untuk didik, untuk kita didik, latih, tarbiyah hati kita untuk terima. Kemudian yang kedua, hadapi musibah yang menimpa dengan tenang, redha, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ni seorang hamba kan. Hamba ni hadirin, apabila tuan dia melakukan keputusan, memerintahkan sesuatu, maka seorang hamba ni sami'na wa ata'na. Dia akan dengar dan dia akan taat. Dia akan terima apa jua yang Allah Ta'ala tentukan. Walaupun kita katakan ia memerlukan masa, tapi insya-Allah dengan berlalunya masa, berjalannya masa, diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, amal saleh, bertawassul dengan amal-amal saleh, berusaha untuk menarik rahmat kasih sayang Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah satu masa hadirin yang dirahmati Allah, hati akan menjadi lebih tenang, hati akan menjadi lebih kuat, sabar, tenang menghadapi apa jua bentuk keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itulah penting sangat iman, pentinglah untuk kita kembali pada Allah. Teringat apa yang disampaikan oleh para ulama apabila Allah uji kita dengan musibah tuan-tuan, khasnya COVID-19 ni kan. Kita kena kembali bertaubat dan beristighfar pada Allah. Itu di antara nasihat paling utama tuan-tuan yang disampaikan oleh para ulama. Kita kena kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sebab apa hadirin? Apa juga keadaan yang berlaku ni semua ditentukan oleh Allah SWT. Dan pastinya kita sebagai hamba
tak terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan yang pastinya itulah di antara sebab musibah yang menimpa kita. Sebab itu bila kita kembali pada Allah, kita bertaubat, beristighfar, insya-Allah semoga dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah Ta'ala akan angkat segala musibah yang menimpa kita, insya-Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, manusia sentiasa akan diuji dalam kehidupan mereka mengikut kadar iman dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan Imam Tabrani, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Hibban, Nabi SAW menyebutkan asyaddun nas bala anil anbiya thumma al-amthalu fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian orang yang serupa dengan mereka, kemudian orang yang serupa dengan mereka. Sebab itulah hadirin yang dikasihi, bila kita diuji dengan apa jua bentuk ujian musibah, apabila kita kembali kepada Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran, kita membaca kisah-kisah yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran berupa bentuk ujian musibah yang Allah uji dengan para rasul, para anbiya, para salihin, maka ia merupakan di antara kisah-kisah yang akan menghiburkan kita. Kisah-kisah yang akan menjadi hiburan buat orang yang beriman kepada Allah. Hadirin yang dikasihi, pasti ujian mereka itu jauh lebih besar berbanding kita. Ujian yang jauh lebih besar berbanding kita. Kalau kita baca Al-Quran, Allah telah uji para rasul. Hatta Nabi SAW menyebutkan di antara rasul yang Allah Ta'ala paling uji dengan ujian yang paling besar, tuan-tuan, adalah baginda Rasul SAW sendiri. Dan kita pun mengetahui bahawa di antara para rasul tu ada di antara mereka termasuk di antara kategori Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ni apa, hadirin? Rasul yang Allah Ta'ala uji dengan ujian dan juga cobaan yang paling besar. Kan? Ada 5 kan? Para Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan juga Nabi Muhammad SAW. Yang kebanyakan kisah mereka Allah Ta'ala telah nukilkan di dalam Al-Quran Al Karim. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran, menghayati, memahami, mentadabburi Al-Quran, maka kita akan bertemu dengan kisah-kisah para Rasul yang hadirin. Kesusahan, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sangat besar berbanding apa jua bentuk ujian, kesusahan yang menimpa kita. Ya? Sebab itu kita kena kembali pada Quran, baca Quran, fahami Quran, hadir kelas-kelas tadabbur Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, untuk kita dapat satu bentuk kekuatan, insya-Allah. Allah Ta'ala pasti akan memudahkan kita, hadirin. Kaedah yang sangat bermanfaat ini juga menunjukkan beberapa perkara yang sangat penting, iaitu yang pertama, kepentingan mempunyai sifat sabar, berserah diri kepada Allah Ta'ala dan menguatkan iman tatkala diuji dengan musibah dan ujian yang menimpa. Pentingnya sifat sabar ni, tuan-tuan, ya, berserah diri kepada Allah, menguatkan iman tatkala diuji dengan musibah dan ujian yang pelbagai. Sebab kita pun katakan tadi kan, kita tak akan lepas daripada ujian, hadirin. Apatah lagi bila kita mendakwa kita ni seorang yang beriman kepada Allah, kita seorang yang berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita kena bersedia dengan ujian dan cubaan yang akan menimpa kita. So itu di antara sunnatullah kepada orang yang beriman pada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, petunjuk Al-Quran berkenaan doa tatkala ditimpa dengan musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Dalam surah Al-Baqarah hadir ini, Allah Ta'ala berfirman ayat 155 hingga 156. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ucapan inilah yang kita kenali sebagai lafaz ucapan istirja. Ya, ucapan istirja yang merupakan satu bentuk ucapan raja,
mengharap ataupun kembalinya kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa jua bentuk musibah, sama ada dalam bentuk musibah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian dan sebagainya, maka dianjurkan untuk kita mengucapkan lafaz ucapan istirja. Dan ucapan istirja adalah hadirin yang dikasih merupakan di antara bukti tanda keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat apabila kita menyebutkan doa yang kita kongsikan tadi tuan-tuan puan-puan ya, yang merupakan di antara doa yang dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, tatkala Allah uji dengan kematian suaminya yang merupakan juga di antara sahabat Nabi, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala kewafatan Abu Salamah radhiyallahu an, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Diucapkan kalimah istirja ataupun ucapan istirja, kemudian diucapkan, sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, hamba memohon padamu agar memberikan pahala atas musibah yang menimpa diri hamba dan gantikanlah hamba dengan yang lebih baik. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha kata apa hadirin, itulah di antara doa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa dengan musibah, dan Allah Taala mengabulkan doa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya Ummu Salamah menjadi di antara isteri ataupun ummul mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita baca tatkala kita ditimpa dengan musibah, tuan-tuan. Kemudian terdapat banyak kisah berkenaan ujian dan musibah yang menimpa para anbiya, orang-orang yang saleh dalam Al-Quran sebagai panduan dan pengajaran buat orang yang beriman pada Allah. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan yang dikasihi, tuan-tuan perempuan, maka kita akan bertemu dengan banyak kisah. Kan Al-Quran ni hadirin ada 3 isi kandungan utama kan. 3 isi kandungan utama. Yang pertama sekali, Al-Quran itu mengandungi berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum-hukum syarak, hukum ahkam syarak, syariat, salat, hudud dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mengandungi tentang qisas, kisah-kisah, tuan-tuan, cerita-cerita yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran yang merupakan cerita-cerita, kisah-kisah yang benar yang Allah Ta'ala hidangkan di hadapan mata kita sebagai satu bentuk hiburan, pengajaran, manfaat, ilmu untuk kehidupan kita, untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu penting kita kembali kepada Al-Quran, ya? Baca Al-Quran, faham Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala akan memudahkan hati kita sentiasa kuat, hati kita sentiasa redha dengan apa jua yang menimpa kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan dan juga pengajaran yang kita boleh perolehi daripada apa yang telah kita kongsikan bagi kaedah yang ke-47 ini, yang pertama, kepentingan rukun iman dalam kehidupan manusia. Dalam bab ni tuan-tuan perempuan dikasih, bab berkaitan dengan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, beriman dengan qadar yang Allah Ta'ala tentukan, sama ada yang baik ataupun dan juga yang buruk. Bila mana kita ada iman, tuan-tuan perempuan, insya-Allah hati kita akan tenang. Kita akan usahakan untuk semakin tunduk kepada Allah SWT, semakin dekat kepada Allah SWT. Bila mana seorang yang beriman itu diuji dengan musibah dan juga ujian, maka iman dia akan semakin meningkat, ibadahnya akan semakin hebat, ketundukannya akan semakin hebat kepada Allah SWT. Sebaliknya hadirin, bila mana musibah dan ujian menimpa kepada mereka yang jauh daripada perintah Allah, maka ujian dan juga musibah itu akan menyebabkan mereka semakin jauh lagi daripada Allah Ta'ala. Kita sebutkan demikian, tuan-tuan. Baru ni mungkin saya boleh share di antara pengalaman rakan-rakan kita yang terlibat dengan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja misi, bantuan dan sebagainya, tuan-tuan, ini terutamanya dalam musim banjir baru. Mereka ada di antara mereka kongsikan kepada saya, Ustaz, saja nak share, mereka pun share, tuan-tuan, kepada saya dengan satu bentuk. Mungkin mereka berharap saya pun sampaikan kepada tuan-tuan, sebarkan kepada audiens saya, kepada mereka-mereka yang saya sampaikan ucapan kuliah dan sebagainya. Maka mereka kongsikan, hadirin yang dikasihi, baru-baru ni bila Allah uji kita dengan musibah banjir yang menimpa rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, maka umumnya ada di antara tempat yang ditempatkan sebagai pusat pemilihan sementara ni, tuan-tuan yang dikasihi, antaranya adalah masjid
Seperti mana yang kita ketahui kan, di antara tempat pusat pembinaan sementara ni ada dekat masjid. Malangnya hadirin ataupun kita kata duka citanya, terdapat juga di antara saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala uji dengan musibah banjir ni. Bila Allah Ta'ala letakkan mereka dekat masjid contoh sebagai tempat pemindahan mereka sementara kan, tempat tinggal mereka sementara, maka dalam keadaan umumnya salat ditegakkan, mereka tidak mendirikan salat. Apabila azan dikumandangkan, hadirin, ada di antara mereka tetap tidur, ada di antara mereka yang melakukan yang tidak salat lah, maksudnya meninggalkan salat. Itu dalam keadaan musibah tu, dalam keadaan telah diuji dengan banjir dan kemungkinan harta benda pun dah rosak, tetapi masih dalam keadaan demikian. Maka apabila kita dengar perkongsian seperti itu hadirin, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak ketahui apa juga bentuk keadaan menimpa kita kan umumnya, menimpa di persekitaran kita. Tapi apabila keadaan ini berlaku di hadapan mata kita, kita belajar sesuatu hadirin. Allah Ta'ala pelihara kita, maknanya kita jangan merasa senang, kita jangan merasa lapang, sebaliknya kita kena usahakan untuk macam mana kita dapat membantu. Terutamanya bukan sahaja dari sudut material, bantuan dalam bentuk keuangan, makanan dan sebagainya. Pada masa yang sama kita pun kena usahakan untuk membantu, memberikan bantuan dalam bentuk disebarkan ilmu yang bermanfaat, peringatan dan sebagainya. Sebab penting hadirin, apatah lagi dalam keadaan macam ni kan, penting kita untuk sebarkan maklumat berkaitan dengan fik banjir. Apa di antara petunjuk-petunjuk Allah SWT, sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita boleh praktikkan semasa menghadapi musibah. Sebab umumnya ketika musibah menimpa ni hadirin, berapa ramai di antara hamba-hamba Allah yang meninggalkan salat? Berapa ramai di antara hamba-hamba Allah SWT yang kita katakan yang tak menekankan halal dan juga haram? Di antara perkara yang diingatkan kepada kita tatkala dilakukan kerja-kerja pembersihan kan sebagai contoh. Berapa ramai umumnya tak menekankan ataupun mungkin tak perasan tuan-tuan pentingnya untuk kita sentiasa menjaga aurat dan pergaulan. Sebab ia merupakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, baik, itu di antara selingan tuan-tuan dan puan. Kemudian yang kedua, apa di antara kesimpulan dan pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu kehidupan di dunia merupakan ujian. Kehidupan dekat dunia merupakan ujian daripada Allah. Dikaitkan dengan hadis Nabi SAW, kata Nabi apa tuan-tuan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman dan juga syurga bagi orang kafir. Bagi kita yang beriman pada Allah hadirin, kita kena faham dunia ni penjara bagi kita. Apa juga bentuk keadaan kita kena faham. Kita kena berusaha untuk hidup dalam keadaan mentaati perintah Allah. Dalam kehidupan kita, apa juga bentuk keadaan 24 jam ni tuan-tuan puan-puan, pasti akan ada di sana perintah, pasti akan ada di sana larangan daripada Allah SWT. Sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati, bertakwa dalam apa juga bentuk tindakan kehidupan kita. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab petunjuk kepada manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran merupakan kitab yang Allah Ta'ala turunkan, tidak ada keraguan padanya, hidayah petunjuk kepada manusia. Cuma macam mana untuk kita jadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk panduan kepada kita tuan-puan? Dengan berusaha untuk memahaminya, dengan berusaha untuk mengambil iktibar pengajaran daripadanya. Kalau tidak hadir, ia akan merupakan menjadi satu bentuk kitab ataupun hanya sekadar satu bentuk bacaan sahaja. Bila kita tak usahakan untuk memahami dan juga mentadabburi. Yang keempat, ujian adalah tarbiyah daripada Allah Ta'ala. Adakah manusia itu akan sabar ataupun sebaliknya? Ujian ni, kehidupan ni tuan-tuan puan-puan, pastinya akan ada ujian kan? Ujian ni adalah latihan, tarbiyah, didikan daripada Allah SWT. Semoga disebabkan ujian dan juga bentuk musibah yang menimpa kita, menjadikan kita semakin bersabar, menjadikan kita semakin beriman dan tunduk kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir sekali, kesenangan akan datang setelah kesusahan. Pastilah tuan-tuan kan, janji Allah Ta'ala banyak di dalam Al-Quran berkaitan dengan perkara. Di antaranya seperti Allah Ta'ala nyatakan dalam suratul Insyirah ataupun suratul Syarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kelapangan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kelapangan. Allah Ta'ala ulang 2 kali hadirin yang dirahmati Allah.
Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai bila-bila pun insya-Allah ta'ala satu kesusahan, satu kesempitan tidak akan mampu mengalahkan dua kelapangan dan dua kesenangan. Insya-Allah ta'ala akan ada kelapangan tuan-tuan dan puan setelah apa jua bentuk kesusahan ataupun musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu kaedah yang ke-47. Semoga bermanfaat insya-Allah. Baik, selanjutnya kaedah yang ke-48. Kaedah yang ke-48 dinukilkan oleh Dr. Umar hafizahullah taala, ayat yang ke-60 dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-60 dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Musa AS memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan melakukan kerosakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah yang ke-48 merupakan potongan ayat daripada ayat qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah ini merupakan di antara ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-A'raf berkenaan kisah Nabi Musa AS yang memohon kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan untuk kaum baginda. Lantas Allah Ta'ala memerintahkan untuk Nabi Musa AS mengetuk batu, ya, mengetuk batu, yang mana akhirnya Allah Ta'ala cerita nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Akhirnya daripada batu tadi terpancar mata air sebanyak 12 pancar, 12 mata air. Dan setiap kabilah yang dimiliki ataupun yang bersama dengan Nabi Musa AS, iaitu 12 kabilah, mengambilnya tanpa perlu untuk mengambil hak kabilah yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang kita kena faham, kena ketahui dalam kehidupan kat dunia ni, bahawasanya Allah Ta'ala berikan kepada kita tuan-tuan puan-puan dengan kelebihan dan juga keutamaan masing-masing. Dan umumnya setiap kita memiliki rezeki kita masing-masing. Maka kita kena usahakan untuk melatih ataupun kita usahakan untuk memperbaiki, meningkatkan apa jua bentuk kenikmatan, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab apa? Pasti akan ada hadirin yang Allah berikan kepada kita. Cuma dalam keadaan kita sedar ataupun tak sedar sahaja. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84 membawa isyarat dan maksud yang sama. Allah SWT nyatakan, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan wahai Muhammad, setiap orang melakukan perbuatan sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nabi SAW sebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi, "I'malu fakullun muyassaru lima khuliqa lah." I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah kalian kerana setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Dekat dunia ni, di antara perkara yang Allah perintahkan kepada kita, Nabi SAW perintahkan kepada kita, hadirin, adalah dengan berusaha untuk kita memperbaiki diri kita, berusaha untuk beramal saleh. Kadang ada di antara manusia yang mengatakan, apa manfaat daripada amalan saleh yang saya laksanakan jika Allah telah tentukan, wal'iyadzubillah, jika Allah telah tentukan kami di antara penduduk neraka Allah. So apa manfaat daripada amal saleh? Suatu hadis Nabi SAW, tuan-tuan yang dikasihi,
i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah kalian. Perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul kepada kita hadirin untuk kita beramal saleh. Ada tak di antara kita yang mengetahui kita akan menuju syurga Allah ataupun kita akan masuk ke dalam syurga ataupun neraka? Tak ada. Rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah Allah untuk kita berusaha, tuan-tuan. Dalam urusan perkara berkaitan dengan dunia pun sama. Kita berusaha saja. Apa yang kita mampu buat, kita buat saja. Kita usahakan. Selebihnya kita serah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah melakukan keazaman, maka kalian serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita hadiran kelebihan, rezeki dan sebagainya. Allah telah tentukan pada kita. Maka kita usahakan untuk memperbaiki, kita usahakan untuk menjadi yang terbaik dengan berusaha mentaati perintah Allah, memandang pada yang halal, yang haram, dan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. InsyaAllah Allah SWT pasti akan memudahkan apa juga bentuk keadaan dalam kehidupan kita. Itu juga yang dijelaskan oleh Dr. Umar dalam kitab beliau, tuan-tuan. Bahkan beliau mengingatkan kepada kita perkataan beliau hafizahullah ta'ala, kata beliau, di antara perkara yang sangat penting dalam kaedah ini juga, beliau kata pentingnya untuk kita mengetahui bakat ataupun potensi yang kita miliki. Sebab apa hadirin yang dirahmati Allah, pastinya bakat dan potensi kita tidak akan meningkat ataupun tidak akan lebih baik jika kita tak usahakan. Maknanya kita kena usahakan dengan yang terbaik. Pada masa yang sama, insya-Allah Ta'ala, Allah pasti akan mudahkan kita. Jangan memandang orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada satu perkataan yang sangat bermanfaat yang pernah dikongsikan kepada saya juga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Di antara perkara yang akan menenangkan hati kita adalah kita kena usaha untuk memikirkan bagaimana kita berjalan kat muka bumi ini. Jangan kita melihat orang lain. Sebab dunia ni merupakan tempat untuk kita berjalan. Maksudnya apa? Bukan tempat untuk kita bersaing dalam urusan apa juga bentuklah umumnya, tuan-tuan perempuan. Tapi untuk akhirat kita kena berlumba-lumba lah kan. Untuk menenangkan hati kita, untuk kita sentiasa rasa syukur kepada Allah SWT, kita lihat nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Kan lihat orang di bawah kita. Jangan lihat orang yang lebih daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih banyak daripada kita, tuan-tuan. Kita risau kita tak termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dahlah memang Allah Ta'ala sendiri nyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku, kata Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikongsikan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinukilkan oleh Dr. Umar hafizahullah, kepentingan untuk mengetahui bakat potensi yang Allah berikan kepada kita, kemudian petunjuk sirah para sahabat bahkan salafus salih tentang perkara itu, seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Umar, salafus salih ataupun khasnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara mereka ada yang memiliki keutamaan masing-masing, ada yang memiliki kelebihan masing-masing, dan kelebihan-kelebihan yang pelbagai ini, tuan-tuan puan-puan, mereka melengkapkan umat ni sebagai di antara umat Nabi yang disebutkan khairu ummah, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tak semua para sahabat Nabi memiliki sifat yang istimewa ni, tak semua sahabat Nabi memiliki keutamaan ni, tak semua sahabat Nabi memiliki kelebihan ni, tetapi dalam keadaan pelbagai kelebihan keutamaan yang mereka miliki ni, tuan-tuan puan-puan, menyebabkan lengkapnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sebagai sebaik-baik umat. Kan? Kemudian dikongsikan juga oleh Dr. Umar hafizahullah ta'ala beberapa sirah salafus salih, orang-orang salih terdahulu. Di antaranya, yang pertama sekali, jawapan surat daripada Imam Malik rahimahullah kepada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umar, yang merupakan salah seorang abid ahli ibadah. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari pernah menulis surat kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Apa isi kandungan surat itu tersebut, tuan-puan? Beliau memerintahkan ataupun menganjurkan kepada Imam Malik untuk bersendirian, untuk bekerja. Pada masa yang sama, dia tak suka dengan kesibukan, dengan ketenggelaman Imam Malik rahimahullah dalam dunia ilmu agama. Maka apa jawab Imam Malik rahimahullah kepada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari?
Sesungguhnya Allah SWT telah membahagikan amal-amal seorang, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membahagi amal sebagaimana Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan rezeki. Maka boleh jadi seseorang dimudahkan dalam salat dan tidak dimudahkan dalam puasa. Dan yang lain dimudahkan dalam sedekah dan tidak dimudahkan dalam puasa. Dan yang lain dimudahkan dalam jihad dan tak dimudahkan dalam salat. Menyebarkan ilmu dan mengajarkannya termasuk di antara amal kebaikan yang paling utama, kata Imam Malik rahimahullah. Dan aku telah redha dengan apa yang dimudahkan Allah untukku dari hal perkara itu. Dan aku tidak mengira bahawa apa yang telah aku lakukan ini lebih rendah darjatnya daripada apa yang kamu lakukan. Dan aku berharap kita berdua berada dalam kebaikan dan setiap orang daripada kita wajib redha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallahal-azim. Hadirin, betapa luasnya ilmu, pada masa yang sama betapa tingginya adab, etika yang dimiliki oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Bukan setakat beliau menjawab dengan baik tuan-puan yang dikasihi, pada masa yang sama beliau juga mendoakan semoga beliau dan juga Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari berada dalam kebaikan. Sebab tu daripada surat yang disebutkan ataupun yang telah dijawab oleh Imam Malik rahimahullah ni banyak sangat manfaat tuan-puan. Kadang di antara kita ada yang Allah Ta'ala mudahkan, Masya Allah, sangat kuat ibadahnya, salat Masya Allah, puasa. Pada masa yang sama mungkin tak diberikan kemudahan dalam bentuk harta, mungkin tak diberikan kemudahan banyak sedekah tuan-puan. Naam, sedekah cuma mungkin taklah banyak seperti mana orang lain, tetapi Allah mudahkan ibadah yang lain. Ada di antara hamba Allah yang Allah mudahkan dia kuat bersedekah tuan-puan, tapi dalam ibadah yang lain dia agak kurang. Sebab itu kita tak ketahui kan yang mana satu yang Allah mudahkan bagi kita. Tapi yang paling penting adalah macam mana untuk kita sentiasa beramal saleh. Itu dia yang paling penting. Jangan kita tinggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kita buat apa yang kita mampu. Ada di antara hamba Allah yang Allah Ta'ala mudahkan mereka kuat puasa sunat tuan-puan, subhanallah. Ada di antara hamba Allah Ta'ala yang dia tak mampu. Dia mampu puasa bila Ramadan saja. Ya Allah. Kan? Puasa bersunat dia tak mampu, tapi ada di antara hamba Allah, Allah mudahkan dia suruh nak puasa tuan-puan. Tak pernah tinggal Isnin Khamis puasa, subhanallah. Ada di antara hamba Allah Ta'ala yang subhanallah Allah mudahkan dapat bangun qiyamul lail setiap malam. Ya Allah, rezeki. Ada di antara hamba Allah, dia tak mampu nak bangun malam tuan-puan, tapi dia mampu dia jaga solat fardu di berjemaah 5 waktu. Solat fardu 5 waktu di awal waktu masalah. Maka itu di antara bentuk yang Allah berikan kepada kepelbagaian hamba-hamba Allah, kepelbagaian amal. Dan semoga ala kulli hal kita berdoa seperti mana doa yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita sentiasa dalam bentuk kebaikan. Kan? Kemudian selanjutnya tuan-puan rahmati Allah, dinukilkan juga hadis Nabi SAW. Sekejap tuan-puan ni, izinkan saya minum air sekejap. Maafkan saya tuan-puan ni, minum air sekejap. Baik, ada satu faedah daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Agak panjang tuan-puan, saya bacakan. Kata Nabi SAW, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah, ya Abdullah, hadha khair, faman kana min ahli as-salah du'iya min babi as-salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babi al-jihad, wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babi as-sadaqah, wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babi ar-rayyan. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ma ala ahadin يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. Ya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menginfakkan sepasang barangnya di jalan Allah, dia akan dipanggil di syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Lalu barang siapa yang termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang termasuk ahli berpuasa,
maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, bukanlah sesuatu yang darurat ataupun penting seseorang dipanggil dari pintu-pintu tersebut, maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Hadirin yang dikasihi, daripada hadis ni, selain daripada faedah yang kita boleh faham seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, ada di antara kita kepelbagaian tuan-tuan. Dari sudut ibadah ni macam-macam keutamaan. Ada yang alim, ada yang minat mengajar, ada yang minat menulis dan sebagainya, ada yang minat berceramah, mengajar ilmu dan sebagainya. So ada masing-masing tuan-tuan. Masing-masing ada keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi yang paling penting, semoga semua kita dalam keadaan kebaikan insya-Allah. Kan Nabi SAW kata ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu sedekah dan sebagainya. Kan? Menunjukkan kepelbagaian. Maka kita usahakan untuk yang terbaik dalam kepelbagaian ataupun dalam keutamaan yang Allah berikan pada kita. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini juga di antara keutamaan berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi sendiri sebut tuan-tuan, wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Dan sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Nabi, keberkahan doa Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq tuan-tuan akan dipanggil daripada semua pintu kebaikan. Sebab apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mendahului semua para sahabat Nabi dalam semua kebaikan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq, keutamaan Abu Bakar di antaranya. Satu ketika Abu Bakar Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada tak di antara kalian yang yang berpuasa pada hari ini? Aku Abu Bakar Siddiq kata, ana ya Rasulullah. Nabi SAW tanya lagi, tuan-tuan, ada tak di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Ada tak di antara kalian yang ziarah ataupun yang membawa jenazah ke tanah perkuburan pada hari ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, saya ya Rasulullah. Lebih kurang tentu ada satu amal yang saya tak ingat. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul dalam diri seorang mukmin ataupun dalam diri seorang manusia amalan-amalan tersebut, melainkan wajib baginya syurga Allah. Atau kama qala Nabi SAW. Tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu homework sikit. Tuan-tuan cuba untuk kenali sahabat Nabi yang sangat mulia ini, yang merupakan di antara manusia yang terbaik setelah para rasul dan para nabi, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demi Allah tuan-tuan, tuan-tuan baca biografi tentang Abu Bakar Siddiq, insya-Allah tuan-tuan akan jatuh cinta dengan sahabat. Pengorbanan beliau, subhanallah, sifat yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Nabi yang sahih kata Nabi, jika aku diberikan peluang untuk mengambil khalil, kekasih selain daripada Allah Azza wa Jal, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar Siddiq sebagai kekasih aku. Subhanallah, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sebagai satu bentuk tambahan tuan-tuan ni. Baik, kemudian kepentingan untuk mendalami sesuatu perkara dengan minat keperkara. Maknanya jika kita ada satu bentuk keutamaan, kita terasa seronok, kita rasa insya-Allah kita mampu untuk kehadapan dalam satu-satu ibadah itu pun kita tingkatkan ibadah kita. Tapi pada masa yang sama jangan kat situ je kan. Usahakan juga untuk ibadah-ibadah yang lain semampu kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Taala, kesimpulan dan juga pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh pelajari daripada apa yang kita kongsikan untuk kaedah yang ke-48 ni. Yang pertama sekali, kepentingan mengetahui keutamaan dan kelebihan diri yang Allah Ta'ala telah berikan. Penting sangat tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk kita menjadi di antara hamba Allah yang lebih baik daripada hari ke hari insya-Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kepentingan melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ashabus Sunan, ataupun ada juga athar yang menyebutkan berkaitan dengan perkara ini, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ay yutqinah. Sesungguhnya Allah Taala menyukai apabila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan mutqin, dengan bersungguh-sungguh. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah Taala, kita usahakan untuk bersungguh-sungguh dalam apa juga bentuk keadaan, keutamaan, kelebihan yang Allah Taala berikan kepada kita, sama ada dalam bentuk keduniaan maupun agama tuan-tuan. Kita katakan tak perlu semua orang nak kena menjadi ustazah kan, tidak. Dan tak semestinya kena menjadi seorang ustaz dan ustazah itu baru kita boleh menjadi hamba Allah yang saleh, yang salihah, tidak. Bahkan berapa ramai di antara hamba Allah yang bukan ustaz, yang bukan ustazah pun, yang lebih baik, yang lebih saleh, yang lebih bertakwa berbanding ustaz dan juga ustazah secara umum ni tuan-tuan. Tak menjadi syarat nak menjadi agamawan ni tuan-tuan dia kena jadi ustaz, ustazah. Maksud agamawan maksud saya adalah orang yang taat dan taat Allah.
orang yang mendalami agama sebagai contoh kan. Tak, hadirin dikasihi. Apa juga bentuk kita punya pekerjaan, apa juga status kita. Kita usahakan untuk menjadi hamba Allah SWT dekat situ. Kalau kita seorang doktor, kita jadi doktor yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita seorang ahli perniagaan, tuan kita jadi ahli perniagaan yang bertakwa kepada Allah. Kita seorang, apa juga bentuk keadaan, apa juga posisi status kita tuan-tuan, kita usahakan untuk menjadi hamba Allah dekat situ. Ya? Sebab kesemuanya akan dikira sebagai ibadah bila mana kita niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semua akan jadi ibadah tuan-tuan. Semua akan bernilai ibadah 24 jam. Semua akan menjadi ibadah bila mana kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya agama, betapa pentingnya amal agama dalam semua keadaan tersebut. Kan? Sangat penting hadirin. Kepentingan melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya pesan untuk diri saya tuan-tuan, tuan doakan dalam banyak kelemahan kekurangan saya, Allah Ta'ala mudahkan untuk lebih baik insya-Allah. Penting sangat tuan-tuan, dan ia merupakan di antara anjuran Nabi SAW kepada kita. Apabila kita nak buat satu perkara, kita buat yang terbaik, itu buat sungguh-sungguh semampu kita. Jangan kita buat kerja sekadar dan sebagainya. Itu kelemahan kita tuan-tuan, kita baiki insya-Allah. Kita usaha untuk menjadi yang terbaik. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaihi. Islam ni tuan-tuan sentiasa akan tinggi dan tidak akan lagi tinggi daripada ini. Nabi SAW tuan-tuan contoh teladan yang terbaik, idola yang terbaik, dan fitrah manusia ni, manusia memang suka untuk mencari contoh kan. Manusia sentiasa berusaha untuk mencari orang yang mereka nak ikut, figure yang mereka nak ikut, orang yang mereka nak jadikan teladan, siapa yang saya nak ikutkan. Bahkan daripada kecil lagi kita biasa ditanya, diajukan persoalan, kamu nak jadi apa kan contoh. Kamu nak ikut siapa contoh kan. Sebab itulah hadirin yang dikasihi Allah Ta'ala, usahakan kita bersama-sama bergembling tenaga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita membantu dalam perkara kebaikan dan juga kebenaran. Kita buat baik-baik insya-Allah. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Semoga sebab usaha sungguh-sungguh kita Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala bantu, akhirnya Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Kemudian yang ketiga, minat dan kepakaran akan melahirkan hasil yang sangat baik dan juga memuaskan. Minat dan kepakaran akan melahirkan hasil yang sangat baik dan memuaskan. Bila mana kita ada kecenderungan tuan-tuan, kita usahakan untuk menjadi yang terbaik. Dan kita niatkan apa juga untuk kepakaran kita niatkan kerana Allah SWT. Kita gunakan untuk agama Allah SWT. Kita gunakan untuk membantu Allah, membantu agama Allah. Kita gunakan untuk meninggikan Islam, menyebarkan kalimatullah supaya Allah Ta'ala itu maha tinggi tuan-tuan. Apa juga untuk kepakaran kita usahakan yang terbaik. Niatkan untuk Allah, niatkan untuk agama Allah. Bantu agama Allah. Allah Ta'ala pasti akan mudahkan kita. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, rezeki telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, doa, usaha dan juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita tuan-tuan dekat dunia ni, kita hamba Allah, tugas kita taat perintah Allah. Kita usaha saja. Apa juga bentuk keadaan, Allah Ta'ala mahu mengetahui yang terbaik buat kita. Serah pada Allah Ta'ala. Apa juga bentuk keadaan, kita serah pada Allah. Tugas kita usaha tuan-tuan yang terbaik semampu kita. Apa juga hasilnya, apa juga natijahnya, kita terima, kita redha, dan semoga semuanya kebaikan buat kita insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian seterusnya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kaedah yang ke-49. Kaedah yang ke-49. Kaedah yang dinukilkan daripada ayat dalam surah An-Nahl ayat 43 dan juga surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Dan mungkin saya sebutkan, saya tertinggal sikit tuan-tuan sebelum kaedah ke-49 ni. Pada akhirnya Dr. Umar sebutkan berkaitan dengan petunjuk daripada kaedah ni tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60, qad 'alima kullu unasin mashrabahum, seperti mana yang kita kongsikan kaedah ni, sesungguhnya setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84, qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, katakanlah setiap orang melakukan menurut keadaannya masing-masing. Kemudian kata Nabi SAW, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah, beramallah kalian kerana setiap orang akan digunakan kepada apa yang diciptakan untuknya. Setelah kita berusaha mentadabburi ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW ni tuan-tuan, maka Dr. Umar meletakkan satu bentuk persoalan. Setelah kita merenunginya dan mengambil faedah daripadanya, adakah ia akan dapat membantu kita meningkatkan potensi-potensi diri kita? InsyaAllah pasti akan mampu meningkatkan potensi-potensi dalam
diri kita. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, kita kembali kepada kaedah yang ke-49 ni. Allah Ta'ala nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pendahuluan tuan-tuan, kaedah Al-Quran ini merupakan di antara kaedah yang jelas berkenaan panduan dalam meluruskan perjalanan hidup seorang hamba untuk mengenal Rabb mereka, panduan dalam beribadah, bermuamalah dan sebagainya dalam kehidupan kita. Konteks dia mudah, dia punya poin dia mudah tuan-tuan, iaitu bertanya. Apa jua bentuk, kita sebutkan apa jua bentuk bidang, kan? Panduan Quran, panduan daripada Allah adalah fas'alu ahla dzikr. Kamu tanyalah orang-orang yang mengetahui. Ya? Memang ada di sana penafsiran yang pelbagai di kalangan para ulama tafsir yang mu'tabar. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ahla dzikri dekat situ kan. Tapi umumnya ahla dzikri itu di kalangan orang yang mengetahui. Umumnya kalau dari sudut agama tuan-tuan, kita kena tanya ahli ilmu, para ulama. Apa jua bidang yang lain sebagai contoh, tanyalah kepada orang yang ahli dalam bidang itu, orang yang mempunyai pengetahuan berkenaan bidang tersebut. Ya, ini panduan yang sangat bermanfaat kepada kita. Apatah lagi dalam keadaan di zaman ini tuan-tuan kan, penuh dengan ujian, penuh dengan macam-macam maklumat tersebar begitu pantas, begitu luas, begitu cepat sekali kan. Dekat Google tuan-tuan, macam-macam ada, semua ada. Tapi betapa pentingnya untuk kita praktikkan kaedah ini dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan menjadi satu bentuk kemudahan dalam kita mendalami agama Allah SWT dalam usaha kita untuk menjadi di antara hamba Allah yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah ini terdapat dalam dua surah, iaitu dalam suratul Nahl dan juga suratul Anbiya. Dalam suratul Nahl ayat 43 hingga 44, Allah SWT merakamkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Zikr, yakni Al-Quran, kepada kamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ini dalam surah An-Nahl ayat 43 hingga 44. Kemudian tuan-tuan, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kedua-dua ayat ni tuan-puan dinyatakan oleh Dr. Umar hafizahullah terdapat dalam konteks perintah kepada orang-orang kafir yang selalu menentang dan mendustakan agama agar mereka bertanya kepada orang yang mendahului mereka dalam beragama tentang apa yang mereka tidak ketahui. Penting tuan-puan ni, walaupun dalam konteks demikian, tetapi umumnya kita kena bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang mengetahui, orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu perkara jika kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara. Kalau kita tanya kepada orang yang bukan ahlinya tuan-puan, nescaya akan hancur binasalah, ataupun maka nescaya kita akan mendapat keburukan. Baik. Ada beberapa petunjuk daripada kaedah yang dikongsikan oleh Dr. Umar hafizahullah ta'ala, hadirin yang dikasihi. Yang pertama sekali, terkandung pujian kepada orang yang berilmu. Betapa utamanya ataupun betapa besarnya keutamaan
di kalangan para ulama khasnya ataupun di kalangan orang-orang yang berilmu. Penting tuan-puan ni untuk kita menjadi orang yang berilmu dalam apa juga bentuk bidang lah. Kita kena usahakan untuk berilmu dan pentingnya untuk sentiasa berada di atas jalan ilmu. Ya. Kemudian ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah Ta'ala. Pastinya tuan-puan ni Allah Maha mengetahui apa juga yang kita tak ketahui. Allah Maha mengetahui kan. Dan Allah Ta'ala khabarkan keadaan ini petunjuk daripada Allah kepada kita, panduan daripada Allah kepada kita untuk kita bertanya. Ada orang pernah tanya tuan-puan, dia seakan-akan bergurau. Dia kata, betul tak Al-Quran ni, ini di antara persoalan-persoalan yang pernah ditanyakan oleh para ulama terdahulu tuan-puan. Saya pun tak ingat siapa, cuma ada manfaat daripada kisah ni. Ada orang tanya, betul ke Al-Quran ni semua benda ada? Kan? Kemudian dia pun tanya, ada tak Al-Quran ajar cara, ni contoh tuan-puan, ada tak Al-Quran ada tak Al-Quran mengajar kita cara untuk membuat roti canai masalah? Maka dijawab dengan apa tuan-puan? Ada. Betul ke ada? Betul ada. Apa dia tuan-puan? Ayat ni lah yang kita bacakan tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu tanyalah dengan orang-orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Nak tahu buat roti canai, tanyalah orang tukang buat roti canai kan. Maka kita katakan itu di antara panduan. Kadang orang tanya ni tuan-puan, dia ada maksud yang lain kan. Maka kita nak bertanya itu pun dengan penuh adab, dengan penuh etika, dengan tujuan-tujuan yang tak baik. Kemudian yang ketiga, perintah Allah Ta'ala untuk bertanya dengan para ahli ilmu. Kena tanya tuan-puan, kita kena didik diri kita untuk bertanya. Jangan malu bertanya. Bab kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Cuma bertanya itu kena dengan ahlinya. Jangan bertanya kepada bukan ahlinya tuan-puan, ini bahaya. Ia akan memberikan satu bentuk kesesatan, satu bentuk penyelewengan kepada kita. Waliyadzubillah. Kemudian seterusnya amanah yang sangat besar diberikan kepada para ulama. Tuan-puan yang rahmati Allah, al-ulama warathatul anbiya, kata Nabi SAW. Para ulama adalah pewaris para nabi. Amanah sangat besar kan. Bila Allah berikan satu bentuk amanah ilmu, keutamaan, maka kena diusahakan untuk dimanfaatkan sebaik yang mungkin. Tanggungjawab tuan-puan sangat besar. Apabila membawa umat ni kepada kebaikan, maka keutamaan janji Allah sangat besar. Tapi sebaliknya tuan-puan, ancaman juga sangat dahsyat daripada Allah kepada mereka yang tidak menjalankan amanah dengan sebaik yang mungkin. Selanjutnya, perintah untuk menuntut ilmu. Tuan-puan yang dikasihi, kaedah ni juga menyarankan kepada kita untuk kita sentiasa berada di atas jalan menuntut ilmu tuan-puan. Khasnya ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu fardu ain. Yang kita kena usahakan untuk mendalaminya sebagai salah satu tugas kita, tanggungjawab kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jangan berputus asa tuan-puan ni. Jangan kata dah tak sempat. Tak ada istilah tak sempat tuan-puan. Selagi mana ada umur di kandung badan, selagi itu kita berpeluang untuk bersama-sama terus menuntut ilmu. Khasnya ilmu berkaitan agama ni. Sampai kita bertemu dengan Allah. Kemudian seterusnya, ilmu yang paling utama adalah ilmu berkaitan Al-Quran. Sebab apa Allah Ta'ala cerita perkara ni di dalam Al-Quranul Karim. Dan asas menjadi seorang ulama, menjadi seorang ahli ilmu adalah memiliki pengetahuan berkaitan Al-Quran. Kemudian ijtihad hanya khusus dikeluarkan oleh para ulama, bukan selain daripada mereka. Tuan-puan, ijtihad maksudnya adalah perkara-perkara hukum ahkam yang besar dalam agama ni tuan-puan, ia hanya boleh dikeluarkan oleh para mujtahid, bukan selain daripada mereka. Maknanya ahli dalam agama, para ulama lah. Yang bukan ulama tak boleh mandai-mandai mengeluarkan sesuatu fatwa sebagai contoh. Wallahualam. Kemudian tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, salah faham terhadap kaedah. Apabila kita salah faham terhadap kaedah ni, kesan dia tuan-puan rahmati Allah, bahaya. Sangat berbahaya. Apa dia tuan-puan rahmati Allah apabila bertanya kepada bukan ahlinya? Contoh kan, tak semua di kalangan ahli ilmu, apatah lagi akhir zaman ni tuan-puan. Di kalangan ahli ilmu tu mereka memiliki kepakaran mereka masing-masing. Ada di antara mereka memiliki kepakaran dalam bidang Al-Quran, ada di antara mereka memiliki kepakaran dalam bidang hadis, ada di antara mereka memiliki kepakaran dalam bidang aqidah, apa lagi tuan-puan, muamalah dan sebagainya. Maka kita usahakan untuk bertanya kepada ahlinya. Tak semua di kalangan para ulama ni tuan-puan seperti mana Syekhul Islam. Apabila kita mendengar ataupun apabila kita membaca
gelaran yang diberikan kepada salah seorang ulama itu bila mana diberikan gelaran Syekhul Islam, maksudnya tuan-tuan rahmati Allah, ulama ni memiliki kepakaran dalam hampir semua bidang di dalam Islam. Barulah dia diberikan gelaran Syekhul Islam. Sebab apa tuan-tuan, di kalangan para ulama ni ada pengkhususan kepakaran mereka kan yang Allah Ta'ala berikan. Maka kita usahakan untuk bertanya kepada ahlinya. Jika tidak, tuan-tuan, habislah kita kan. Kita tanya berkenaan tentang hadis sebagai contoh kepada orang yang memang tak ada ilmu yang mendalam berkaitan hadis, maka umumnya dia pun akan cerita hadis ni sekadar sangkaan semata-mata kan contoh. Hadis ni tak semestinya sahih. Hadis ni kita tak boleh nak kata sahih daripada Nabi. Maka ini di antara bentuk bahaya tuan-tuan akhir zaman ni. Pada masa yang sama, akhir zaman ni kita diuji oleh umumnya kebanyakan orang dia nak ikut figure yang ramai followers ni tuan-tuan ni. Wal'iyadzubillah. Di dalam Al-Quran, saya nak share dengan tuan-puan. Baru ni saya ada bertemu dengan ustazana di antara ustaz yang sangat memiliki pengetahuan yang baik tuan-puan ni berkaitan dengan Quran, tadabbur Quran ni. Tuan-puan pun boleh follow Ustaz Safwan Badri hafizahullah taala tuan-puan ni. Ada banyak juga kuliah beliau dekat YouTube. Ustaz Safwan Badri hafizahullah. Tuan-puan, masya-Allah, baru ni saya ada jumpa dengan beliau, bersama dengan beliau dalam satu majlis. Dan itulah di antara keutamaan bila kita berdamping dengan ahli ilmu, berdamping dengan para ulama ni tuan-puan, so akan ada banyak faedah. Di antara yang saya dapat ataupun yang di antara faedah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-puan yang dikasih baru ni saya jumpa ni. Dia kata apa? Di dalam Al-Quranul Karim, apabila Allah Ta'ala menyatakan berkenaan tentang aktsariyah ataupun berkenaan tentang kebanyakan manusia. Kan umumnya sekarang ni kan orang duk tengok ramai followers, ramai subscribers, ramai dekat Instagram ke followers ramai, pengikutnya ramai kan dan sebagainya. Ini di antara kebanyakan orang kan. Apabila kita menghukum mengikut kebanyakan orang tuan-tuan, kita kena faham di dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala menyebutkan aktsar, kebanyakannya, kesemuanya, umumnya bersifat negatif. Aktsaruhum la yaqilun, lebih kurang tuan-tuan. Kebanyakanlah kita sebagai contoh, kebanyakan yang Allah Ta'ala sifatkan banyak daripada mereka ni sifatnya negatif. Ni kebanyakan daripada mereka tidak menggunakan akal mereka berfikir, mereka ada mata tapi mereka tak melihat, mereka ada pendengaran mereka tak mendengar, mereka ada hati tapi mereka tak menggunakan untuk menerima, lebih kurang tuan-tuan. Kebanyakannya negatif. Tetapi bila Allah Ta'ala menyebutkan akal, Allah Ta'ala menyebutkan berkaitan tentang sedikit, qalil ataupun terlalu sedikit, umumnya tuan-tuan Allah Ta'ala sifatkan berkaitan dengan perkara-perkara yang positif. Ya. Ya, contohnya apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit daripada kalangan mereka yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sangat sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh nak melihat orang sekadar ramainya followers ni dan sebagainya. Kita kena tengok apa yang disampaikan tuan-tuan. Apa yang disampaikan. Apabila bertepatan dengan Quran, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW yang sahih, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'in, maka kita usahakan untuk bersama mengikuti mereka. Tetapi walaupun umumnya ramai followers ke tuan-tuan, subscribers ke, tetapi apa yang dibawa itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan kefahaman salafun salih, maka kita usahakan untuk tidak mengikutinya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tidak mengambil ilmu daripada yang bukan ahli. Ini pun di antara perkara yang sangat berbahaya bila kita mengambil ilmu daripada yang bukan ahlinya. Ya. Terakhir sekali tuan-tuan rahmati Allah, kesimpulannya, yang pertama sekali, ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Dikatakan bahawa subhanallahil azim, syifa'ul, ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan kena tanya. Jangan malu bertanya. Dan kita bertanya pun semata-mata kerana Allah SWT. Kita bertanya kerana kita nak tahu. Kita memang tak tahu dan kita kena tahu. Jangan kita berdiam dalam keadaan kita buat-buat tahu. Kena bertanya tuan-tuan. Kita kena budayakan suasana bertanya ni. Sebab kalau kita tak budayakan dengan suasana bertanya ni tuan-tuan, kalau kita tak tahu kan, maka umumnya pemikiran kita akan macam tu saja kan. Kena bertanya tuan-tuan. Kalau tak faham, boleh tanya.
Hatta kalau kita ditanya tuan-tuan kita tak tahu, kita kena jangan malu katakan saya tak tahu ataupun saya tak pasti. Izinkan saya rujuk dan sebagainya. Nak malu apa tuan-tuan? Sebab apa? Ini tanggungjawab kita kan. Kemudian yang kedua, keutamaan para ulama di sisi Allah Ta'ala. Ya? Kan kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, al-ulama warathatul anbiya. Kan? Ulama merupakan pewaris para nabi. Seperti mana yang disebutkan poin yang ketiga tadi. Poin yang ketiga ni. Yang keempat, anjuran untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dikasihi, jangan putus asa, jangan rasa bosan untuk terus menuntut ilmu syar'i khasnya. Belajar, terus belajar tuan-tuan, terus belajar. Sampai bila kita nak belajar ni tuan-tuan ni, sampai kita bertemu dengan Allah. Teringat saya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tatkala ditanyakan kepada beliau, sampai bila nak menjadi macam ni. Tatkala itu Imam Ahmad dalam keadaan berumur dah sangat tua tuan-tuan ni. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tatkala insya-Allah taala lebih kurang tuan-tuan ingat saya, tatkala kita kaki kanan kita masuk ke dalam syurga Allah Taala, ketika itu waktu kita berehat. Umumnya tuan-tuan yang rahmati Allah, kita belajar ni sampai bila-bila. Jangan putus asa. Jangan kita tertipu dengan belitan tipuan hasutan iblis yang sentiasa berusaha untuk menjauhkan kita daripada suasana ilmu, suasana majlis ta'lim dan sebagainya. Apabila hati-hati dibisikkan dengan perkataan-perkataan yang mengatakan, dahlah kamu dah alim dahlah kamu dah berilmu dah, cukuplah belajar tu. Kan? Waliyahzubillah. Teruskan berusaha tuan-tuan rahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua insya-Allah. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan, tanggungjawab yang besar dipikul oleh para ulama. Tanggungjawab yang besar dipikul oleh para ulama maksudnya adalah macam mana amanah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kena diusahakan untuk disampaikan dengan benar, bawa umat ni kepada Allah dengan jalan yang benar, ya? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan di sana ada ulama yang disebutkan ulama su', waliyahzubillah, ulama yang buruk, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, maka diancam oleh Allah SWT dengan azab yang sangat pedih tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, mohon doa daripada tuan-tuan, mudah-mudahan saya sendiri dan juga asatidah kita yang lain yang belajar, yang mengajar, yang menyampaikan ilmu, yang berdakwah ni tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala mudahkan kami semua dapat beramal, dapat mempraktikkan apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajar, apa yang kami dakwahkan. Sebab apa tuan-tuan, risau dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada di antara manusia yang Allah Ta'ala campakkan terlebih dahulu ke dalam neraka Allah tuan-tuan. Kemudian ditanyakan kepada mereka, mengapa kamu diazab sedangkan dekat dunia dahulu kamu di antara yang mengajak manusia kepada kebenaran, mencegah manusia daripada kemungkaran. Apa yang dijawab tuan-tuan, dahulu kami di dunia hanya menyampaikan sahaja tanpa kami sendiri beramal. Maka itu di antara perkara yang kita sangat risau tuan-tuan ni. Doakan kami semua, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah taala tuan-tuan, pertemuan kita akan datang satu kaedah yang kita akan simpulkan, kaedah yang ke-50, dan juga satu bentuk kesimpulan daripada kaedah kita yang pertama insya-Allah sehinggalah kaedah kita yang terakhir, sebagai satu bentuk kita punya murajaah lah tuan-tuan secara ringkas. Wallahu taala alam bissawab. Jika tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh tanyakan. Jika saya mampu untuk jawab, saya jawab. Jika tak mampu jawab, saya akan katakan wallahu alam bissawab. Saya tak tahu, insya-Allah kita akan cuba jawab pada masa akan datang, ataupun kita boleh rujuk asatidah kita yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, ada persoalan ke? Nak tanya? Boleh faham insya-Allah? Ada persoalan tuan-tuan daripada apa yang kita kongsikan? Kaedah ke-47, 48, 49. Semua faham insya-Allah tuan-tuan ni? Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Semoga Allah SWT memberkati hari kita. Allah Ta'ala memudahkan kita dapat beramal, dapat sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup pertemuan kita pagi ini tuan-tuan dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.